Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar saya. Saya Puan Iza seperti biasalah. Untuk kali ini video saya buat untuk topik 4. Cuma separuh daripada topik 4 lah. Sebelum ni kita buat topik 2. Topik 3. Dan sekarang adalah topik 4 di mana lebih banyak pengiraan lah, macam tu. So untuk kali ni topik 4 adalah topik daya, di mana kita akan belajar lah tentang daya dalam 4 sistem. 4 sistem. So untuk hari ni saya tak akan cover untuk semua 4 sistem lah. Kita akan buat untuk 2 sistem sahaja, iaitu sistem mekanik dan juga sistem berdalih. So daya dalam sistem mekanik dan juga daya dalam sistem berdalih. So sebelum saya mulakan video kali ni, kita flashback balik kita topik-topik yang sebelum ni. Topik yang pertama adalah laser dan cahaya optik. Topik yang kedua adalah pengubah tenaga. Topik yang ketiga adalah bahan sintetik, dan ini adalah topik yang keempat. So ada lagi beberapa topik selepas ini. Cuma topik 4 kali ini hanya 2 saja seperti yang saya cakap tadi. Selepas je you all semua, pelajar-pelajar semua tengok video ni, nanti ada di description tu link Kahoot. So link Kahoot itu mengikut kelas masing-masing. So selepas tengok video ni, make sure you all semua jawab Kahoot tersebut mengikut kelas masing-masing yang telah saya nyatakan. Jangan salah kelas. Kalau you all kelas SPU 3A, pastikan you all klik pada kelas SPU 3A. Pastikan betul supaya jangan lupa. Setiap Kahoot tu kan ada ranking yang saya perlu ambil atau you all kena capai, iaitu top 5. So ada reward lah. Nanti top 5 tu kan ada reward. Top 5 ni akan dapat reward. So kalau you all tersalah masuk ke kelas lain, maksudnya dalam kelas tu awak disqualified lah. So pastikan masuk ke dalam Kahoot challenge kelas masing-masing. Ni saya ingatkan awal-awal jangan salah. Nanti rugi. Bila rugi, jangan salahkan saya lah. Kata saya tak ingatkan lah, apalah. So kita boleh mulakan sekarang untuk topik yang keempat ni. So untuk topik yang keempat ni, dia adalah cover tentang tentang daya. Tapi seperti yang saya cakap tadilah, daya ni ada 4 sistem. Untuk sesi untuk sains SSM 1012 College Community, daya akan di-cover dalam 4 sistem. Untuk hari ni ada 2 sajalah. Saya cakap tadi kan 4.1, 4.2. Tu kita akan tengoklah. Alright. So untuk hari ni topik sistem mekanik dan juga sistem berdalih. Daya dalam sistem mekanik dan juga sistem berdalih. So untuk topik 4 ni saja sebenarnya kita akan tengok hasil pembelajaran you all tentang macam mana nak menyelesaikan masalah pengiraan menggunakan konsep daya mengikut sistem masing-masing lah. Kemudian akan kita buat eksperimen sedikit lah tentang konsep daya ni. Satu sahaja eksperimen atau uji kaji yang kita akan lakukan di dalam makmal nanti. Kemudian lah, selepas topik ni tamat ataupun topik 4 ni selesai, kita akan berjumpa di makmal secara bersemuka. Sebab kita sekarang tengah blended learning kan. So sekarang dua perkara ini, HP ni you all kena laksanakan supaya dapat memahami konsep apa itu daya. Untuk dalam penilaian, seperti saya cakap tadi lah, akan ada amali 2. Amali kedua dalam sains lah. Maksudnya yang Kahoot saya buat tadi tu adalah untuk sebagai saya penilaian formatif lah.
supaya you all faham apa yang you all tengok video hari ni, bukan semata tengok saja. So untuk penilaian amali ni adalah penilaian secara sumatif, maksudnya markah akan diambil berdasarkan amali yang telah you all semua lakukan nanti di dalam makmal. Okey, so sebelum kita mula, okey, saya nak cakna sikit idea you all tentang daya dalam sistem mekanik lah. Okey, kita tengok dulu apa basicnya tentang daya ni sendiri. Okey, kita tengok dulu video ni, sambil tu saya akan cuba terangkan lah. Okey, dia punya orang kata apa secara ringkas lah. Okey, Isaac Newton. Okey, ini kisah Once upon Isaac a time, Newton lah. a little boy named Isaac Newton lived with his parents. Okey, ni Isaac Newton lah. He loved to play dia games budak lagi and ni. have fun. Okey, kemudian One day, he got tired after playing dia main-main bola and dia and penat. wanted to rest for some time. He decided to sit under an apple tree. While he was sitting under the tree, suddenly an apple fell on his head. Okey, ni saya stop kejap. Maksudnya, okey, Isaac Newton ni dia seorang budak lah. Okey, kemudian dia pergi main bola semua and then dia penat. So satu hari tu dia main bola and dia penat. Dia duduk di bawah pokok apple lah. Tiba-tiba tengah berehat-berehat tu ada pula sebiji apple ni jatuh ke atas kepala dia. So dia terperanjat lah. Dia sangat terperanjat. Kenapa apple ni jatuh dekat Ouch! kepala dia? Said Newton. His head hurt. Isaac was a little upset and wished the apple would have fallen up on the clouds and not down on him. Rubbing his head lightly, he fell asleep in the gentle breeze of the tree. When he woke up, his head was feeling much better, and Newton decided to continue playing with his friends. But the whole incident made him think as to why the apple fell down and not fly up in the air. He asked his parents as to why the apple fell down, but no one could give him a proper answer. This thought bothered him for many, many days. Okey. So Isaac ni tadi lepas dia dah terbangun tadi kan bawah pokok, and then dia balik, and then dia tiba-tiba dia terfikir tentang kenapa buah apple tu boleh jatuh kat kepala dia. Dia beranggapan buah apple tu patutnya jatuh dekat awan, ataupun bukan di atas kepala dia lah maksudnya. So dia terfikir-fikir kenapa boleh macam tu. So akhirnya dia balik rumah, dia tanya dengan mak ayah dia, tapi tak ada jawapan pun. Tak ada siapa pun dapat menjumpai jawapan tu. So daripada kisah buah apple sampailah ke dia terfikir-fikir tu, and then mulalah kisah dia mengkaji secara tak sengaja dan sengajalah. Maksudnya dia mengkaji macam mana lah buah apple tu boleh jatuh kat kepala dia. So hari siang malam dia duduk fikirlah. Isaac And observed then dia that buat satu kajian everything lah, that he observation. throw in the air Dia would tengok dia, eventually come down. Nothing that went dia up campak dekat stayed atas. up forever. Mesti semua yang It dia would baling ke fall atas down semua akan jatuh ke As bawah. if something just pulled it right back to earth. He Semua threw a yang dia ball very, baling ke atas, very mesti kembali high ke up bumi. in the air. But it also came right back down. He got so obsessed with finding an answer that he researched day and night for several years. So dia buat research Then ni. he found out that it Dia- was dia Earth obsessed that sangat would dengan pull tentang everything back down. Earth had the kejadian ni pulling lah. back power called
Gravity. Whenever he threw something up in the air, the gravity would pull it right back to earth. Gravity was like a string. If something went up, that string called gravity would pull it right back. Finally, after years of research, Isaac found the answer to the mystery of the apple falling on his head. It fell down because Earth's gravity pulled it down. Gravity makes sure everything is down on the ground and not flying up in the air. Imagine what it would be like if everything was flying in the air. Your toys, your bed, your clothes, and even you. It would be so hard to play or sleep or get ready for school. Isaac Newton discovered that Earth has gravity, the power to pull everything down. Let's review what we learned in the story. We learned about Isaac Newton. Isaac Newton discovered that Earth has gravity. We learned about gravity, the power to pull everything down. Okey. So daripada sini kita dapat fahamlah kenapa ada hukum Newton kan. Dekat sinilah bermulanya hukum Newton. Okey, ni si budak kecil ni lah dapat discover bahawa bumi kita ni ada tarikan graviti, ada graviti. So kalau tak ada graviti, kita akan tadilah floating, terapung-rapung. So susah nak buat apa-apa. Tidur susah, semua benda akan terapung. Sebab tu kita boleh tengok dekat angkasa lepas tu kita akan floating, angkasawan akan floating ataupun terapung-rapung kerana semakin jauh, maksudnya tiada graviti lah, maksudnya jauh daripada bumi. So lagi kita berada di muka bumi, maksudnya tarikan graviti kita kuat. Alright, itulah yang kita nak faham. Okey, daya dalam sistem mekanik. Okey, so kita tengok sedikit konsep ni, macam ulang kaji lah sekolah menengah dulu. Saya rasa semua pun dah maklum dah. Okey. Okey, untuk konsep daya ni dia ada dua lah, iaitu ada daya tolak dan daya tarik. So daya tolakan dan juga daya tarik lah, kita boleh tengok dekat sini. Okey. So daya ialah tolakan atau tarikan yang dikenakan ke atas sesuatu objek. Macam ni, objek ni adalah meja lah. So kita nampak lah. So daya tu kita kenakan and then berlakulah pergerakan ke atas objek itu atau perubahan atau apa-apalah nanti kita tengok. Okey. So ciri-ciri objek bila kita kenakan daya. Okey, ciri-ciri objek yang kita boleh dapat adalah antaranya ada 5 lah, saya senarai kat sini, iaitu objek pegun, bergerak bila dikenakan tolakan. Setelah macam pegun ni maksudnya dia duduk diam and then kita tolak dia. Bila kita tolak, so objek yang pegun tadi dia akan bergerak. Okey, kemudian mengubah arah pergerakan objek bila daya dikenakan dari tepi. So kalau katalah let's say kita ada kereta, selalunya kereta kan, contohlah ini kereta. Okey, saya ambil lain lah. Okey, ini kereta. Okey, kereta. Okey, so bila kereta ni bergerak, dia bergerak and then ada satu daya tolak, langgarlah accident. So dia akan mengubah arah pergerakan objek. Okey, akan mengubah. Kalau tadi dia nak ke depan, bila langgar dia akan jadi bergeraklah ke arah yang lain. Okey, kemudian satu lagi yang nombor 3 adalah menghentikan pergerakan objek. Bila dikenakan bertentangan, contohnya ada satu kereta and then depan pun ada satu lagi kereta. Macam mana kita nak tunjuk? Ada kereta. So berlaku arah bertentangan, so objek tadi daripada bergerak dia akan berhenti. Okey, itu maksudnya lah. Okey, dan nombor 4 adalah mengubah bentuk dan saiz. So daya ni macam contoh, kalau tu dia bagi contoh
kita picit belon, buat kuih kari puff semua kan, buat kuih, kita buat uli-uli semua tu, itu maknanya ada satu perubahan bentuk dan saiz lah. Tu kalau macam accident sekalipun, kalau ada hentaman pun ataupun daya lah namanya kan, tolakan dan tarikan. Maksudnya ada tolakan hentaman berlaku, maksudnya akan berlaku perubahan pada fizikal kereta tersebut. So objek tu sendiri akan berubah lah. Okey, kemudian mengubah kelajuan pergerakan objek. So kalau macam ini lebih kepada kita buat sistem brake. Okey, dah bawa kereta atau apa-apalah, kita brake and then dia akan mengubah kelajuan. Kalau tadi laju, dan bila kita kenakan brake, dia akan terus laju and terus slow. Okey, itu dia punya konsep lah. Okey, ataupun ciri-ciri objek bila kita kenakan sesuatu daya. Okey, so bagaimana daya ni disukat? Okey, kita sukat. Okey, kalau setakat ni memang kita guna ni lah, spring penimbang yang berskala Newton. Tadi Newton kan, Isaac Newton. So disebabkan nama dia lah, berskala Newton, dikenali sebagai neraca Newton. Ni. Okey, so unit daya pula adalah kilogram meter per saat. Okey, ataupun senang ni memang kita kenali dia sebagai unit daya adalah Newton. So kalau kilogram meter per saat ataupun Newton ini adalah sama. So perlu ada jisim, ada jarak dan masa. Alright. Okay, ini rumusnya lah. Okay, so tadilah kilogram meter per saat. So dekat sini kita boleh nampak daya adalah jisim yang didarabkan dengan pecutan graviti. Macam kita tahu tadilah. Okay, ada pecutan graviti. So kita di bumi ni memang ada graviti. So kita tahu bahawasanya graviti diwakilkan kepada 10 meter per saat. Okey, ini memang dah ditetapkan lah, ataupun 9.81. Kita bundarkan kepada 10 lah. So rumus bagi daya adalah F sama dengan mg. Maksudnya F adalah berat, M adalah jisim dan G adalah pecutan graviti tadilah. Ataupun graviti. Alright. Okey, so ini adalah rumus yang pertama yang kita jumpa, iaitu F sama dengan mg. Okey, cuba kita tengok soalan pengukuhan lah, macam mana kita nak buat. Okey. Alright. Okey. Ni ada satu soalan. Okey. Jika jisim anda ialah 50 gram. Okey. Nampak dekat atas ni. Okey, kat atas ni ada saya akan cuba tunjukkan jalan kerjanya lah. Okey. Okey. Dia kata jika jika jisim anda 50 gram. Okey, M. Kita tahu. Okey, sorry. Okey, M adalah 50 kilogram. Okey. Kemudian kirakan daya. Dia nak F. Okey, berapa? Okey. So dia dah berilah pecutan graviti, iaitu G adalah 10 meter per saat. Okey, so tadi sebelum ni, sekejap. Okey, sebelum ni kita tahu F sama dengan mg. Alright, so kita dah tahu dah rumus dia, F sama dengan mg. So kita tahu, kita tulis di sini F sama dengan mg. So just kita masukkan, dia nak F nak F. Okay, dia nak F. So masukkan M dia 50 darab dengan 10. Okey. Ini 50 kg, ini meter. Okey. So 500 kilogram sama juga dengan ataupun 500 Newton. Okey, inilah jawapannya. Alright. Ini jalan kerjalah yang perlu ditunjukkan untuk mencari daya. Okey, tengok dia punya ni.
Itu penyelesaian dia lah. F sama dengan mg, 50 darab dengan 10 sama dengan 500 Newton. Right. So kita teruskan lagi. Okey, kita tengok pula daya seimbang. Okey, kita tengok pula daya seimbang di mana daya ni ada dua lah. Satu daya seimbang, satu lagi daya tidak seimbang. So dalam gambar ni kita nampak ada pertandingan tarik tali. Okey, so dekat tengah-tengah tu ada penanda dia. Satu. Okey, kat situlah kita nak tahu bila kedua-dua pasukan ni tarik dengan sama kekuatannya, bermaksud daya ni akan jadi seimbang. Okey, so tadi dia tak bergerak. Okey, so kedua-dua pasukan ni sama kuat. Ditarik secara bertentangan. So daya tarikan kiri, dan kanan sama. Maksudnya itu adalah daya yang seimbang. So ni daya tidak seimbang. Daya tarikan ke kiri lebih kecil daripada daya tarikan ke kanan, ataupun sebaliknya. Daya tarikan ke kiri lebih besar ataupun daya tarikan kanan tu lebih kecil. Dia antara salah satu tu tidak seimbang lah. So bila kat situ kita boleh kena pasti dia sebagai tidak seimbang. Ni contohnya lah macam ni. Kalau dia angkat tu sebelah tu susah sangat nak angkat, maksudnya dalam bakul ni tak samalah dia punya jisim. Bila jisim tak sama, so daya pun akan tidak sama juga. So apabila jumlah daya yang bertindak pada satu jasad adalah sifar, so maksudnya kita boleh kenali dia sebagai daya seimbang. Jika sebaliknya jumlah daya yang bertindak pada satu jasad bukan sifar, iaitu jumlah daya kiri dan kanannya tak sama, so dia akan ke arah yang lebih berat lah. Maksudnya daya yang lebih besar, so kita kenali dia sebagai daya tidak seimbang. So kita tengok seterusnya, ini torque. Kita daya dalam sistem mekanik bukan satu je lah, dia ada dua lah. Daya yang gerakan lurus lah biasa, gerakan mekanik, dan satu lagi adalah dalam daya kilas, iaitu torque ni adalah kesan daya yang bertindak ke atas jasad bergerak secara berputar ataupun berpusing. Kat sini ada contoh lah. Dia ni buka nut dia perempuan ni dia buka nut, nampak? Ni dia buka nut tayar. Yang ni main jongkit. Yang ini pula adalah dia pulas tombol. Itu adalah daya kilas, daya berputar, bergerak secara berputar, dan kita kenali dia juga sebagai daya torque. Kita tengok sikit rumus torque ni lah. Rumus torque ni. Rumus torque ni adalah kita kena tengok sejauh mana daya yang dikenakan tu dan jarak ni dengan pusat dia ni. So daripada pusat dia ni, contohnya tadi kalau ni spana lah kan, ni spana, and then dia berpusat. Sekejap 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 saya tunjukkan. So kalau tadi daripada ni ditunjukkan ada spana kan, pusat sampai ke sini. Right. So yang ini daya ni maksudnya yang kita pegang. Tangan kita pegang kat sini. Ini spana lah. Dia punya skru. Ini skru dia. Dia punya skru kat sini. Alright. So jarak dekat sini kita panggil dia jarak lah. Jarak ni D. Tengok kat atas Tengok kat atas ni. Kemudian di F, daya dikenakan, so dia akan berputar lah ikut arah jam ataupun lawan jam. So rumus dekat sini kita nampak adalah torque adalah di mana F, daya darab dengan jarak tadi tu D. Jarak ni lah, jarak ni. Boleh nampak lah kat sini. So F ni datangnya daripada mana? F ni tadi datangnya daripada mg tadi, rumus yang sebelum ni.
Okey, kalau dia bagi direct tak ada masalah. Kalau dia tak bagi direct, dia bagi GSM dengan gravity ni, kita kena cari dulu daya. Ini baru kita darabkan dengan jarak tegak. Okey. So untuk torque dia punya unit adalah Newton meter. Okey, Newton meter. Newton meter. Alright, ini just ini adalah daya, ini adalah dia punya jarak tadi. Alright. So boleh Okey, kita kembali. Okey, kita kembali ke slide. Okey, kita tengok soalan dia. Okey, kita tengok soalan ada torque. Okey, ada torque. Okey, kat sini ada torque. Sekejap kita padam dulu. Okey. Torque sebesar torque ni sebesar 30 Newton meter diperlukan untuk membuka nut. Okey, dia dah bagi dah torque. Okey, 30 Newton meter. Okey. Kemudian jika F, kita kalau nak jawab ni, kita keluarkan dulu maklumat yang diberi. Okey, jika F dikenakan adalah 100 Newton. Okey, berapa jarak minima? Okey, D. Dia yang diperlukan untuk membuka nut. Okey, kalau kita tahu tadi rumus dia adalah torque F sama dengan D. So dia nak cari D. So kalau dalam konsep matematiknya, bila kita nak D ni, kita akan pindahkan kita akan pindahkan F ke sebelah. Betul. So jadinya torque bahagi dengan F sama dengan D. Okey. D ni dalam unit meter lah. Okey. Alright. So kita tahu torque adalah 30, daya adalah 100 sama dengan D. Okey. Alright. So bila kita dapat ni, kita dapatlah 0.3. Betul tak? 30 bahagi dengan 100 dapat 0.3. 0.3 meter. Kita tengok betul tak jawapan yang okey. Okey, silap ni. Minta maaf. Ini sebenarnya bukan ni 30. Okey, ini 30. Typing error pula. Okey. Maaf Okey, ini yang betul lah. Ini yang betul. Saya lupa nak betulkan pula dekat slide ni. Okey. Sebenarnya 0.3. Okey, bukan 0.7. Okey, kat atas ni pun dah tulis kan? Sorry. Kat atas ni pun dah tulis 30. Okey, so kita next lagi. Okey, kita next. Okey, kita next lagi. Alright. Okey. So kita next pada topik, subtopik yang seterusnya, iaitu daya dalam sistem berdalik. Okey. So nanti soalan-soalan yang ada nanti saya akan explain lagi lah selepas ni dekat dalam bila kita bersemuka nanti. Alright. So tak apa, kita teruskan lagi dengan daya dalam sistem berdalik. Okey, 4.2 ni. So kita cuba tengok apa yang nak ditayangkan oleh video ini. Okey. Pressure in liquids. Okey, tekanan. The pressure at any point in a liquid is due to the weight of the liquid above that point. When a liquid such as water is poured into the Pascal's vase as shown in the figure, the water in each tube rises to the same height. This shows that liquid always finds its own level. At the same level or depth, the liquid pressure must be the same, otherwise liquid will flow to equally any pressure differences. This confirmed the fact that the pressure in a liquid depends on vertical depth, and independent of the shape and cross-sectional area of the containing vessel. Characteristics of pressure in a liquid. The pressure at a point in liquid acts equally in all directions at a particular depth. When the tin is drilled with several identical holes at the same height, water will spurt out to reach equal distances from the circumference of the base at equal speeds.
This shows that the pressure at any point in a liquid acts equally in all directions. Holes are made at different heights on the side of a tall vessel. These holes are fitted with side tubes which are plugged up, and the vessel is filled with water. On removing the plugs, Okey, ini adalah ciri-ciri tekanan dalam berdali. So dalam sistem berdali, tekanan ni kita kenali dia sebagai daya lah, daya yang ada dalam sistem berdali. So antara ciri-cirinya kita akan tengoklah dari segi tadi adalah daripada yang ini kedalaman dia. And then dari segi liquid tu sendiri. Okey, liquid tu sendiri. So kita kena tengok juga ciri-ciri dia tu. Macam mana kita nak tengok kan, cecair ni banyak, bukan air biasa saja. Ada yang jenis minyak, ada yang likat sikit, ada yang cair kan, ada yang pekat. Okey. So kita teruskan lagi. Tengok it found that water spurts out furthest and fastest from the lowest tube. Okey, kalau This- kat sini, sorry. Okey. Pressure in liquids. Ulang The pula. pressure at Okey, any apa point tak in a apa, liquid tengok. is due to the weight of the liquid above that point. When a liquid such as water is poured into the Pascal's vases shown in the figure, the water in each tube rises to the same height. Okey, ini kedalaman. This shows that liquid always finds its own level. At the same level or depth, the liquid pressure must be the same, otherwise liquid will flow to equally any pressure differences. This confirmed the fact that the pressure in a liquid depends on vertical depth, and independent of the shape and cross-sectional area of the containing vessel. Characteristics of pressure in a liquid. The pressure at a point in liquid act equally in all directions at a particular depth. Okey, ini ciri yang pertama tadi lah. Tadi saya dah cepat kan. Okey, ini ada ciri dia adalah semua tindakan air tu berada pada keadaan yang sama saja dalam semua arah lah. Tak kisahlah dekat mana pun, atas ke bawah semua tetap dalam direction yang sama lah. Okay, so When the kita tin boleh is nampak drilled kat with sini. several identical holes at the same height, water will spurt out to reach equal distances from the circumference of the base at equal speeds. So, This shows that the pressure at any setiap kat sini dia punya water jet dia ni keluar dalam speed yang sama lah. Alright. point in a liquid acts equally in all directions. Holes are made at different heights on the side of a tall vessel. These holes are fitted with side tubes which are plugged up, and the vessel is filled with water. On removing the plugs, it found that water spurts out furthest and fastest from the lowest tube. Okey, yang ini dia tengok ciri yang kedua adalah bergantung kepada kedalaman dia. Okey, kedalaman air ni lah. Maksudnya air dekat, okey tengok kat paling bawah ni, dia jauh sikit lah. Okey, so yang ini dia dekat sikit. Dia tengok pada hole ni lah, lubang dia ni. Alright, so lagi rendah, lagi jauh, water jet ni lah, jet ni akan jauh lagi terpancut lah, maksudnya kat situ. Alright. This shows that liquid pressure increases with depth. A hole is made at the same height on the side of each of two similar tins. Okey, yang ini yang ketiga adalah bergantung kepada jenis kepekatan. Okey, ketumpatan. Ketumpatan liquid lah atau cecair itu sendiri. Okey, kalau macam ni beza dia lah antara air dengan minyak masak ni. So air ni dia lebih cair sikit, so dia lebih jauh sikit, dia nak spot lah, maksudnya nak dipancutkan lah. Okey, kemudian yang ini dia dekat sikit. Filled with water while the other one is filled with cooking oil. It is found that the jet of oil falls nearer to the tin and flows slower than the jet of water, although both tins contain equal amounts of oil and water. This shows that oil pressure is less than water pressure. Therefore, the pressure of a liquid increases with density. The pressure in a liquid is not affected by the surface area. Okay, so dia tidak dipengaruhi oleh permukaan lah. So tak bergantung pada permukaan, apa jenis permukaan pun dia tidak akan
mencirikan apa-apalah. So semua liquid ada permukaan ni sama saja di setiap level dia. Okey. Alright, ini adalah rumus untuk tekanan lah. Okey, tekanan daya yang bertindak secara normal terhadap unit luas. So kita kena tahu cecair ni dia tak boleh macam tu je kan. So ada bekas dia, ada permukaan dia, okey, sama ada persegi ke bulat ke apa ke. So kita kena tahu. So masa semester 2 kita dah belajar kan dalam matematik macam mana tu mengira luas permukaan. Okey. Isi padu pun kita dah ada belajar. So dekat sinilah dia punya application. So kita tengok dekat sini. Alright. Okey. Di mana P okay. P sama dengan F per E. Ini adalah daya, okey. F daya. Okey. Dan ini adalah luas. Luas kawasan itulah luas permukaan lah, panggil luas kawasan. Okey. So kita tengok dia punya contoh lagi. Okey. Okey, ni dia. Okey, so untuk tekanan dalam bendalih, contoh-contoh ni lah kita mesti gunakan tekanan kan. Buat gigi, okey, pump, picagari, okey. So tekanan ni, ini daya dalam Newton lah. Okey, luas dalam meter persegi. Okey. So kita punya rumus dia. Okey, macam itulah. Right, ni untuk refresh balik. Okey, kemudian ni aplikasi lain lah dalam sistem bendalih, iaitu brake kereta, kita minum guna straw, lepas tu aliran air dalam pipe, isi minyak petrol. Okey, lagi dalam industri berat, robotik, dekat lengan-lengan dia tu semua ada minyak-minyak kan. Kat situ pun ada letak. Itu namanya dalam sistem bendalih lah. Okey, melibatkan cecair. Okey, kemudian kita panaskan air. Okey, kemudian kita buat pembersihan logi kan. Kemudian hydraulic lift, hydraulic jack, hydraulic ni kebanyakan memang akan melibatkan tekanan bendalih. Okey. Alright. So kita teruskan lagi. Alright, tekanan atmosfera. So tekanan atmosfera okey disebabkan oleh berat udara yang ada dalam atmosfera kita. Berat udara. Okey, kena faham tu. Alright. So lebih tinggi kita naik ke atas bukit, makin berkurang kita punya oksigen lah. Okey, udara pun berkurang. So udara mempunyai berat yang boleh mengenakan tekanan ke atas semua jasad di muka bumi. Okey, ada tekanan dekat situ. So tekanan atmosfera semakin berkurang bila kita lari tinggi. Dia ikut daripada aras laut. Okey. Apa lagi aplikasi tekanan atmosfera? Okey, antaranya sifon lah. Okey, sifon ni memang yang famous lah. Okey, merupakan satu cara untuk mengeluarkan cecair daripada bekas. Sifon ni bentuk dia macam dalam akuarium. Contoh Sekejap. Okey. Okey, ni contohlah. Saya ni bukanlah pandai nak melukis pun. Okey, ni akuarium. Ni dia punya sifon lah. Ini pipe. Satu tinggi, satu rendah. Gitulah lebih kurang. Ini akuarium. Okey. Akuarium. Okey. Lebih kurang lah. Okey, ini akuarium. Nak lukis pun dah lupa dah. Okey, akuarium. So ada air dalam ni dan kita nak keluarkan kan. Alright. So itu ada akuarium lah. Okey, inilah kita panggil dia sifon. Okey, sifon. Okey. So satu tube yang dipenuhi dibengkokkan dengan hujung satu lagi pendek, satu lagi panjang. Okey, so ada perbezaan tekanan kat situ, maka yang tinggi tadi, yang atas tadi dalam akuarium tadi. Okey, dalam akuarium ni tadi, okey, airnya akan turun sebab berbeza tekanan. Satu tekanan atas, satu tekanan kat bawah ni. Okey. Okey, boleh? Alright. Right, ini sedikit lah information. Okey, kejap. Okey.
So sebab-sebab situasi pancutan air yang tadi berbeza, kita tengok video tu kan. Ada 4 ciri-ciri tu, satu kedalaman, lepas tu jenis tercair tu lagi, lepas tu titik kedalaman yang sama, okey, kemudian titik kedalaman yang berbeza, okey. So rumus dia adalah boleh ditengok kat sini lah, okey. Rumus dia adalah tekanan dengan rho GH. Okey. Gravity, height. Okey, ini ketumpatan bendali. Kita tengok bendali itu cecair apa yang digunakan. Air ke minyak ke apa kan. So yang ini adalah pecahan graviti, kita tahu 10, dan height ni adalah ketinggian dia. So setinggi mana lah maksudnya tadi. Tadi sifon tadi kan, kita nampak tinggi mana. So ataupun kedalaman. Kedalaman cecair itu sendirilah. Alright. Okay. Itu saja untuk hari ini, untuk video ni lah. Okay, itu secara ringkas lah kita buat sesi untuk topik kali ni. So untuk akan datang, kita akan kita akan teruskan untuk topik 4.3 dan 4.4. Okay. Alright. So ada apa-apa sebarang pertanyaan, boleh tanya di ruangan chat ataupun di dalam grup Telegram lah. Yang kita ada grup Telegram, so kalau tak faham boleh tanya. Jangan lupa saya nak ingatkan lagi sekali sebelum saya tamatkan video kali ni, jangan lupa untuk jawab soalan Kahoot yang dekat bawah description tu mengikut kelas masing-masing. Please make sure jangan salah. Kan saya cakap tadi, nanti you all sendiri yang rugi. Okey, rugi pula nanti. Macam mana lah nak dapat top 5 tu kan. Reward bukannya biasa-biasa. Okey. Alright, so saya minta maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dalam video ni. Saya harap dengan video yang ringkas dan simple ni dapat memberi manfaat kepada awak lah. Okey, untuk awak buat revision. Mungkin waktu kelas tu kita tak sempat nak catch up semua. Dan mungkin ini sebagai ulang kaji pengulangan awak lah. Okay, boleh ulang kaji, tengok video ni banyak kali, dan mungkin untuk bekalan awak untuk buat tugasan nanti. Alright, so saya tamatkan sesi untuk video kali ini. Kita jumpa untuk video yang akan datang. Okay, saya mengharapkan awak semua berada dalam keadaan yang sentiasa sihat, dan jangan lupa ikut SOP, sentiasa stay safe lah. Okay, jaga jarak. Okay, sementara kita masih lagi belum berada di endemik ni, so jaga diri supaya kita berada dalam keadaan yang sihat walafiat. Okey, kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.